Saudara Ngurusi dan ahli panel debat, saya ingin menumpukan perkara yang paling pokok dalam muzakarah hari ini ialah mengenai takfir. Ini mengkafirkan orang Islam. Saya rasa persoalan-persoalan yang lain yang ditimbulkan ialah cabang-cabang dan ranting-ranting yang terkeluar daripada, yang terbit daripada takfir ini. Takfir atau mengkafirkan orang Islam, khususnya UMNO, pihak dengan mentakfirkan ini sebenarnya telah melanggar dua ijma' ulama' ataupun telah terkeluar daripada dua ijma' Ahlus Sunnah. Pertama sekali, ijma' Ahlus Sunnah menyatakan bahawa di sana ada hukum akidah dan hukum amalan. Iman itu ialah tasdiq qalbi, membenarkan dengan hati dan mengucap dua kalimah syahadah. Maka setiap orang yang mengucap dua kalimah syahadah telah dihukum Islam. Ini adalah jelas dalam ijma' ulama'. Lihatlah kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah yang menurut Imam Subki diterima oleh jumhur ulama' empat mazhab. Sedangkan amalan ini adalah cabang-cabang. Dan ini disebut di dalam hadis, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu cabangnya lebih 70. Jadi amalan ini adalah cabang daripada iman. Jadi oleh kerana ada sebahagian hukum peraturan Islam yang tidak dilaksanakan oleh UMNO, mereka menganggap kafir. Ini ialah fahaman Khawarij yang terkeluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian mereka mengkafirkan UMNO juga keluar daripada tafsiran jumhur ulama, malah ijma' ulama tentang ayat yang mereka bacakan, iaitu wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ayat inilah sebenarnya yang dibaca oleh Khawarij di zaman Sayyidina Ali, yang mengkafirkan Sayyidina Ali kerana katanya tidak melaksanakan hukum Allah. Sama ayat. Dan ayat inilah yang dibacakan oleh Khawarij zaman moden ini, iaitu orang PAS. Pertama sekali, dari segi prinsipnya, memahami Al-Quran mesti melalui para ulama. Dan ini telah ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, man qala fil Qur'ana bi ra'yih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang berkata atau mentafsir Quran dengan fikirannya semata-mata tanpa berpandukan kepada tafsir ulama yang muktabar, maka hendaklah kamu sedia tempat dalam neraka. Walaupun ia tujuan baik, walaupun ia tujuan memperjuangkan Islam. Jadi kalau kita lihat tafsir yang diterima oleh jumhur ulama, misalnya tafsir Tawus an Ibn Abbas, firman Allah, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun laisa bil kufri alladhi yadhhabuna ilaih. Bukan kufur yang mereka sebutkan itu, iaitu sebut kufur keluar daripada agama. Dan daripada Ibn Abbas juga mengatakan kufrun la yunqilu anil millah, kufur yang tidak mengeluarkan seseorang itu daripada agama. Ini sekiranya mereka tidak melaksanakan atas sebab-sebab seperti malah dan sebagainya, kecualilah sekiranya tidak dilaksana kerana ingkar, kerana tidak terima. Ini adalah kita sepakat mengatakan bahawa ini adalah kufur. Tetapi orang UMNO ialah bila mengucap dua kalimah syahadah, bermakna telah menerima secara total semua hukum Islam. Sebab itulah dia dianggap Islam. Dan ini juga sebenarnya adalah pendapat yang ijma' ulama yang disebut dalam kitab akidah. Saya sebutkan, saya nak petik di sini daripada Al-Tahawi tadi, wa nusammi ahla qiblatina muslimin mu'minin. Kita namakan ahli kiblat, orang yang menghadap kiblat, muslimin dan mukminin, madamu bima ja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'tarifin, selama mereka iktiraf dengan apa yang dibuat oleh Nabi. Jadi dengan mengucap dua kalimah syahadat telah dianggap mengiktiraf. Tidak melaksanakan itu adalah dianggap dosa sekiranya tidak ada alasan-alasan syar'i. Kemudian takfir ini adalah pertama sekali bercanggah dengan ijma' ahli sunnah juga, seperti yang disebut oleh At-Tahawi, wala nashhadu alaihim bikufrin wala bisyirk. Ini akidah. Dan kita ahli sunnah tidak mempersaksikan terhadap orang Islam sebagai kufur dan syirik, malam yazhar min syai'in min dzalik, selama mana tidak lahir perbuatan yang jelas seperti perkataan dan sebagainya yang menyudutkan kufur. Jadi dengan mengkafirkan orang UMNO dengan sebab ada perkara-perkara yang tidak dilaksanakan, ini bermakna paslah keluar daripada ijma' ulama dalam dua segi tadi, dalam mencabur adukkan antara hukum amalan dan akidah, dan yang kedua adalah mentafsirkan ayat mengikut hawa nafsu mereka seperti mana Khawarij. Kita ambil hadis dalam soal inilah yang dibawa oleh Imam Ghazali.
Qala alaihi salatu wassalam, iaitulah daripada kita Al-Ihya Ulumuddin juzuk 3 muka surat 121. La yarmi rajulun rajulan bil kufri wa la yarmihi bil fisq. Seorang muslim itu tidak menuduh seorang muslim yang lain dengan kufur dan juga tidak menuduh dengan tuduhan yang fasik, illa irtaddat alaihi illam yakun sahibu kadzalik. Melainkan tuduhan itu murtad, ini kembali kepada orang yang menuduh, kalau orang yang tidak dituduh itu kafir dan fasik. Jadi dengan jelas di sini orang PAS tidak menghukum dengan hukum Allah. Ini adalah hukum Allah. Apabila mereka menuduh orang Islam lain dengan kafir dan fasik, bermakna mereka tidak menghukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimanapun kita tidak mengatakan mereka itu tidak Islam, kerana ini perbuatan maksiat. Kemudian satu hadis yang lain lagi, ma syahida rajulun ala rajulin bil kufri illa ba'a bi ahaduma. Siapa yang mempersaksikan terhadap muslim yang lain dengan kufur, mengatakan dia kufur, maka tuduhan itu kembali kepada salah seorang. Maknanya kalau yang dituduh itu tidak kafir, kembali kepada yang menuduh. In kana kafiran fahuwa kama qala wa illam yakun kafiran faqad kafara bi takfirihi iya. Jadi orang yang mentakfirkan orang lain itu menurut Rasulullah kafara karena takfir. Jadi perbuatan takfir ini menurut Rasulullah adalah perbuatan yang membawa sesuatu menjadi kafir. Saya kita ambil satu contoh, hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun ini juga dibawa oleh Imam Ghazali dalam kitab yang sama dan halaman yang sama. Yaitu seorang sahabat bernama Nuaiman. Imam Ghazali menunjukkan wa syariba Nuaiman al-khamra fa hudda marrat fi majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nuaiman telah minum arak beberapa kali, kemudian dibawa ke hadapan Rasulullah dan dihukumkan had sebat. Faqala ba'du sahabat, sebagian sahabat yang bersama Rasulullah kata la'anahullah, laknat Allah kata dia. Ma aksara ma yu'tabi, selalu sangat dia ni kena sebat. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala Rasulullah la taqul hadza fa innahu yuhibbullah wa rasuluh. Jangan kamu cakap begitu. Jadi jangan kamu laknat dia, kerana dia ada aspek kebaikannya ialah dia kasih kepada Allah dan Rasul. Jadi soal minum arak ni soal ketagih yang dia belum dapat lagi meninggalkannya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak menghukum kafir orang yang tidak melaksanakan hukum Allah. Sebab melaksanakan ini infadhul amri, melaksanakan apabila Allah perintahkan jangan minum arak, maka orang yang minum itu tidak melaksanakan. Jadi Rasulullah sendiri tidak menghukumkan orang yang minum arak, yang dikatakan ummul khaba'is, ibu segala dosa ini, sebagai kafir. Bagaimana pula orang PAS lebih tinggi daripada Rasulullah SAW menghukumkan UMNO kerana tak melaksanakan had kafir. Kemudian soal had ini, sebenarnya hukum-hukum Islam boleh ditangguhkan, khususnya had ini apabila ada keperluan-keperluan tertentu, khususnya untuk memelihara kepentingan ummah, di mana bila dilaksanakan akan menimbulkan kesan yang lebih buruk daripada itu. Saya nak bawa daripada kitab yang dikarang oleh Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim iaitu yang meninggal dalam kurun ke-7 700 Masihi. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah meninggal 751 Masihi, juzuk 3 buka halaman 8. Tajuk dia Ta'khirul Haddi Limaslahatin, melewatkan, menangguhkan pelaksanaan had kerana ada masalah ummah. Ini dalam kitab yang dikarang ke-8 Hijrah. Orang PAS tak berjumpa kitab ini kerana mereka selalu tak baca kitab. Apa dia? Faslul Tsani anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an tuqta'al aidi fil ghazwi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dilaksanakan had potong tangan dalam suasana peperangan. Ini jelas hadis ini riwayat Abu Daud. Kata Ibnu Qayyim, ini adalah salah satu benda hukum hudud Allah dan telah dilarang oleh Rasulullah melaksanakan dalam suasana peperangan, khasyata an yatarattaba alaihi ma huwa abghadu ila Allah min ta'tili, kerana takut lahir daripada pelaksanaan had itu perkara yang lebih tidak disukai oleh Allah daripada tidak melaksanakannya, yakni boleh membawa bencana besar kepada ummah yang tidak mampu ditanggung. Alasan yang diberi di sini ialah takut misalnya orang yang dikenakan had itu lari ke pihak musyrikin. Ini kecil. Jadi dalam suasana kita hari ini, pertama sekali kita nak jelaskan di sini, UMNO tidak buang had. Kita telah dijajah 400 tahun. Perkara yang paling asas dalam hukum Islam ialah wujudnya pemerintahan. Ini tidak ada, maka diperjuangkan oleh UMNO dalam keadaan yang memang bila kita merdeka, perlembagaan kita